Sampai pijak lagi kita. Sampai dia pijak lagi kita baru dia stop. Kalau tidak dia tak berhenti. Tu dia punya kangkang. Okay. Yang ini sebenarnya bukan adalah hadis pun. Tak ada lah hadis pun. Dia orang salah faham daripada maksud hadis Nabi suddul khalal. Tutuplah khalal, tutuplah ruang-ruang kosong. Bukan tutup ruang kosong yang itu. Ruang kosong maknanya kalau boleh masuk seorang lagi boleh masuk, yang tu kena tutup. Sebab tu ulama kata tutup ruang kosong ni, boleh kita tengok ada ruang seorang boleh masuk, kena tutup. Tu ruang kosong. Kalau renggang sikit, yang tu bukan ruang kosong, yang tu memang ada sedikit ruang. Dan Nabi pun suruh kita samakan bau. Bukan Nabi suruh sampai rapat berotuh bau. Nabi suruh hazi bainal manakib, samakan bau kita dengan bau orang sebelah. Betuh baju sikit-sikit tu, tak apa lah, maknanya kita dah rapatkan saf, dah samakan saf. Kan? Kita tengok hadis Nabi muka surat 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca yang atas dulu. Makruh mengangkangkan kaki sehingga bertemu dengan kaki makmum sebelah kanan, makmum sebelah, kerana ini boleh mengurangkan khusyuk solat kita dan mengganggu tumpuan solat orang lain. Dia punya kangkang sampai duk berotuh kaki kawan, kan? Yang ini juga makruh kerana apa? Satu, menghilangkan khusyuk solat kita, mengganggu tumpuan khusyuk solat orang lain, kan? Dia boleh buka lagi tak sampai kena kaki kawan ni, dia buka itu kan? Yang ini sebenarnya salah faham daripada hadis Nabi SAW. Baik, kita tengok hadis itu. Aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Hadis sahih Bukhari, tuan-tuan dan puan. Qala Anas, wa kana ahaduna yalzaqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Nabi kata, bila lepas Nabi semayang, Nabi kata, luruskan saf-saf kamu, dirikan saf-saf kamu bagi elok, maka sesungguhnya aku melihat kamu daripada belakang aku, kata Nabi SAW. Aku nampak kamu belakang aku. Luruskan, dirikan saf-saf kamu bagi elok. Lepas tu Anas kata, yang ni bukan Nabi kata, Sayyidina Anas kata, Nabi tegur tu sebab ada pasal, ada pasal saf tu tak kena, Nabi tegur. Lalu kata Sayyidina Anas, wa kana ahaduna, adalah salah seorang daripada kami. Ahaduna, salah seorang daripada kami, yalzaku mankibahu bimankibi sahibi. Dia rapatkan buku lali dia dengan buku lali kawan dia, dan dia rapatkan kaki dia dengan kaki kawan dia. Salah seorang daripada kami, bukan semua kami. Tu makna perbuatan dia tu tak tepat. Perbuatan nak salah seorang daripada kami itu tak tepat, sehingga Nabi tegur, betulkan saf kamu. Tapi bukan cara yang macam tu sampai perapat kaki kawan, kan? Kalau semua buat, Anas kata wa kunna, tapi dia kata wa kana ahaduna, salah seorang kami dalam duk ramai-ramai semayang tu, dia perapat kaki dia sampai kena kaki kawan. Maknanya perbuatan tu yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi suruh apa dia? Tu hadis nombor 2. Aqimus sufufa, dirikan saf kamu bagi elok, lurus elok. Wa hazu bainal manakibi, bagi selaras bau-bau kamu. Dalam kalau kita nak mendirikan saf, bau bagi selaras, maknanya bau kita dengan bau dia tak lari, dia tak duduk depan, dia tak duduk belakang, maknanya sama. Kita tengok bau, dengan dia sama dah, okey lah. Atau kaki tengok buku lali, sama dengan dia. Bukan sampai rapat bau dengan bau dia, sampai tenyeh bau dia, kan? Bagi beretuh sikit tak apalah, kan? Itu yang tak boleh, renggang sampai seorang boleh masuk, yang itu tak boleh. Ataupun ada orang keluar, duk biar tak ada siapa masuk, maka siapa masuk nanti? Syaitan yang akan masuk, kan?
Wasuddul khalal, dan Nabi kata tutuplah ruang-ruang kosong. Kalau kamu buka luas-luas tak boleh, tutup ruang kosong. Tu maksud dia bukan rapat kaki sampai begitu. Wala tazaru furujati lisyayatin, jangan kamu biarkan ruang-ruang yang syaitan boleh masuk kan. Wa man wasala saffan wasallallahu, dan siapa yang menghubungkan saf, nescaya Allah Ta'ala menghubungkan dia, dan sesiapa yang memutuskan saf, nescaya Allah Ta'ala akan putuskan dia. Maka sebab tu ulama kata, kalau kita tengok saf renggang sangat, sunat kita perapat sikit. Kalau tengok ada orang keluar, sunat kita masuk. Orang atas tak mau rapat, kita belakang pergi masuk. Kena tunggu dululah, jangan terus masuk naik. Lagi dia masuk, kita naik, dia pun masuk, kita jenuh ghostan balik. Dia ghostan pula. Tunggu dia perapat dulu. Kalau dah dia tak masuk juga, kita pergi masuk. Dia orang dah mengadu kat saya, kebanyakannya sembahyang tarawih, tuan-tuan. Kan imam ni memang tempat mengadu lah. Orang perempuan. Dia berkata orang perempuan ni, dia berkata ustaz, bila seorang lari kan, dia pun biar tempat tu, siapa pun tak mau pergi hadapan, siapa tak mau pergi, biar kosong. Kawan tu lari pula, saya biar pula. Tak boleh, kena tutup. Bila ada orang keluar, masuk. Bila ada orang keluar, orang belakang masuk. Bila ada orang depan lari keluar, orang belakang masuk. Kena tutup. Kalau tidak, kalau orang tak masuk, iblis lah yang akan masuk di situ kan. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu habis tentang berdiri dan cara kita nak letak kaki kita. Dan berdasarkan hadis yang lain, tuan-tuan dan puan, Nabi ni dalam semayang, kalau boleh setiap anggota dia nak bagi menghadap kiblat. Nabi, sehingga kan kalau Nabi sujud, nanti cerita bab sujud nanti, kalau boleh lah dia nak lipat jari-jari dia tu semua menghadap kiblat. Lima jari kaki tu Nabi nak bagi menghadap kiblat, dia tekan bagi menghadap kiblat. Ini Nabi SAW. Dia duduk tahiyat awal pun dia akan buat macam tu. Kalau kita mampu buat, kalau tak mampu, berapa jari yang mampu. Sebab kadang-kadang kalau orang gemuk tak boleh, dia nak lipat, patah nanti. Jadi takat mampu. Maka waktu berdiri betul sama juga. Jangan berdiri kaki kita congek kot tu. Bagi, kalau boleh, bagi semua jari-jari kita, anak-anak jari kaki itu menghadap kiblat. Renggang satu jengkai, tapi kaki kita betul macam tu. Jangan sengit kot tu, kalau boleh. Tapi kalau dah semula jadi semula jadi agak tak apalah, sikit-sikit kan, sikit-sikit lari tak apalah. Tapi kalau eloknya bagi jari itu menghadap kiblat. Itu yang disukai oleh Nabi SAW. Baik, sunat bersunat pula dah. Itulah menantu baca. Sunat bersugi sebelum solat. Yang ni tuan-tuan dah maklum hadis dia, saja saya sebut secara ringkas. Itu dua hadis Nabi SAW tentang kelebihan sunat bersugi sebelum solat. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu bisiwakin tafdulu ala salatin bighairi siwakin sab'ina darajatan. Sembahyang dengan bersugi lebih afdal daripada sembahyang tanpa bersugi 70 darjat. Itu kelebihannya, sama lebih kurang, lebih hebat daripada sembahyang berjemaah lagi. Dan Nabi juga bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Kalaulah tidak masyaqqah, tidak payah ke atas umatku, nescaya aku suruh mereka supaya bersugi setiap kali sembahyang. Itu dua hadis yang sahih yang menyatakan kelebihan kita sunat bersugi sebelum sembahyang. Jadi kalau kita tak mampu di waktu dalam duduk dalam sah tu di rumah, sebelum kita masuk sembahyang tu, kita nak ambil wuduk tu, bersugi dulu. Samalah fadilat dia. Dan yang keduanya ialah niat solat. Sembahyang ni kena ada niat. Tak. Apa dalil dia? Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati
wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya hanya sahaja seluruh atau segala amalan itu bin niyati, adalah dengan niat. Wa innama, dan hanya sahaja bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Hadis ni masyhur tuan-tuan. Hadis niat ni riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik, berdalilkan hadis di atas, maka wajiblah berniat untuk mendirikan solat. Niat menurut istilah ialah qasad sesuatu beserta dengan perbuatan, tempatnya di hati, dan sunat menzahirkan niat dengan lafaz bertujuan membantu hati mendatangkan niat dan supaya menghindarkan dari was-was. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, nak ambil hukum daripada hadis tadi, innamal a'malu binniyati. Baik, bahasa Arab innama tu litakhsis. Innama litakhsis, mengkhususkan. Khususkan apa? Tu hadis nak habaq hak selepas innama tu. Dia habaq apa? Al-a'mal. Dia menggunakan alif lam. Alif lam lil jinsi. Menurut kaedah bahasa Arab, alif lam lil jinsi, bagi setiap jenis amalan. Maka Nabi sebut hanya sahaja semua jenis amalan hendaklah dengan niat. Tu hadis, maksud hadis tu. Bila dah Nabi sebut jelas begitu, mentakhsiskan semua amalan kena dengan niat. Sembahyang tu apa? Bukan amalan. Puasa tu apa? Bukan amalan. Kan? Maka semua amalan kena niat, kecuali dikecualikan pada beberapa jenis amalan yang sedikit saja yang tak perlu pada niat. Tapi secara umum, secara ghalib, semua amalan kena niat berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan innama yang kedua tu, taksis yang kedua, wa innama, dan hanya saja bagi setiap orang itu, bagi setiap individu itu, apa yang dia niatkan saja. Kalau dia tak niat, tak ada apa. Dia tak niat, tak terpakai. Itu maksud dia. Yang dia niat, dapat. Dia tak niat, tak dapat. Maka bila dah Nabi bagi pengkhususan ni macam tu, tak dapat tidak, mestilah sembahyang kena niat. Kalau tak niat, tak sah. Ni hukum yang ulama ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dah kata semayang tu Nabi kata kena niat. Bukan kata semayang semua amalan Nabi kata kena niat. Niat tu macam mana? Niat tu apa? Kan? Niat tu apa? Niyati. Maka niat ini, tu kata ulama, ialah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Maksud niat tu ialah kita qasad nak buat satu benda berserta dengan kita buat benda tersebut. Yang tu baru niat. Sebab tuan-tuan dan puan, bahasa Arab ini tinggi, sastra dia luah, maksud dia dan luah fahaman dia. Kita ni kadang-kadang semua borong buh dalam satu, kan? Borong semua masuk dalam satu. Bahasa Arab dah asing-asing maksud dia. Niat, azam, cita-cita tak sama. Kita pantai semua, kan? Tahun depan niat nak pergi Mekah. Tahun depan niat nak pergi Mekah. Kita bubuh niat. Yang tu tuan-tuan baru cita-cita, kan? Azam ni dia dekat, dalam masa dekat, kemudian ada kekuatan dia, kan? Hari ni mesti siap, kan? Tu azam, kan? Hari ni mesti siap, satgi mesti sampai, kan? Tu azam, tapi tak sampai lagi, kan? Yang niat
yang waktu tu kita buat, kena waktu tu kita buat, tu niat. Kalau kita kata ni aku nak pergi semayang, satgi nak pergi semayang, satgi nak semayang Jumaat, yang itu baru azam, kan? Baru azam. Kalau kata esok nak semayang, yang tu baru angan-angan, cita-cita esok semayang, kan? Kita ambil wudu, satgi nak semayang, yang tu baru cerita-cita. Ambil wudu, satgi nak semayang, baru cita-cita. Nabi tak habaq kata innamal a'zamu, hanya sahaja azam itu amalan kena azam. Nabi tak kata. Nabi khususkan amalan dengan niat. Nabi tak kata amalan kena dengan azam. Nabi tak kata amalan kena dengan cita-cita. Sebab tu kalau sebelum kita masuk semayang, niat dulu, lepas tu dalam takbir tak ada niat, tak sah, sebab kita mendahului, kita berazam, maka azam tu tak adalah hadis. Maka niat hendaklah berserta dengan perbuatan kita masuk semayang. Sebab Nabi sebut niat, Nabi tak kata azam, Nabi tak kata at-tamanni, cita-cita. Tu kena faham maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama bahas panjang tuan-tuan dan puan sekalian tentang makna ini. Yang kata kenapa niat tu kena waktu takbiratul ihram, kenapa? Kerana maksud niat yang Nabi kata tadi tu, kan? Maka kalau tak ada niat waktu takbiratul ihram, tu masuk hak nombor 2 tu, perangan nombor 2 tu, wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya sahaja bagi setiap individu apa yang dia niatkan. Kalau dah tak ada niat, tak ada lah jadi ibadat, kan? Dia tak ada niat semayang, Allahu Akbar, tak ada niat semayang, tak semayang, sebab dia tak ada niat semayang. Itu maksud dia kena ada niat. Jadi niat itu ulama dah bahas dah apa makna niat dalam bahasa Arab, ialah kita qasad sesuatu benda berserta dengan kita buat benda sebut, yang tu baru nama niat. Kalau yang belum tu nama dia azam. Yang belum pada tu hak duk cita-cita, nama dia tamanni. Tu bahasa Arab. Jadi hak bahasa Melayu tu tak tepi dulu. Tu hak kita cakap biasa, yang tu lain, kan? Mak duk pasang niat lama dah, kalau dapat duit pencen ni mak nak bagilah kat apa seorang sikit. Tu bahasa Melayu, tak apalah, sah untuk bahasa Melayu. Dan tapi rupanya mak cita-cita lama dah sebenarnya, kan? Bila dapat duit ni mak nak bagi kat hampa seorang sikit. Sebenarnya betulnya kena lagu tu, tapi tak apa, dah bahasa Melayu cakap begitu. Tapi jangan terjemah pada hukum, kan? Apa salahnya kita nak niat awal-awal sebelum semayang, niat dulu, kan? Tak boleh. Sebab apa? Makna niat menurut bahasa Arab lagu lain, seperti mana yang kita duk cakap dalam bahasa Melayu kita, puan-puan dan tuan-tuan. Tak apa, nak sebut puan-puan dulu tak marah, pasal mereka ramai, kena sebut mereka dulu. Majoriti, kan? Tak melawak. Baik, maka niat itu tidak memadai kecuali berserta dengan takbiratul ihram. Maka sebab itulah tak boleh, tak memadai, melainkan bersama dengan takbiratul ihram, sebab dia kena berserta dengan perbuatan kita mula masuk sembahyang. Tempat niat di mana? Di hati. Yang ni dah ulama bahas dalam semua kitab, ulama tulis habis dah. Tempat dia wa mahalluhu al-qalbu, tempat dia di hati. Makna kalau kita niat saja dari hati kita semayang, kita tak sebut di mulut pun sah dah, sebab niat tu hendaklah ada di hati kita. Dan ulama kata sunat kita zahirkan niat kita dengan mulut kita. Sebab apa? Nak membantu mendatangkan, menghadirkan niat dalam hati kita, dan supaya nak membantu menghindarkan was-was waktu niat di dalam hati kita. Ini kaedah-kaedah yang ulama bina daripada apa? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, tuan-tuan dan puan sekalian. Macam kita bayar fitrah lah. Bayar fitrah, tuan-tuan,
Lah ni kan, orang keluar risik tu, orang keluar risik fitrah, dia ada tulis di buku risik tu kan, inilah wang Pulau Pinang punya, bagi menggantikan kan, inilah wang bagi menggantikan harga beras fitrah yang wajib atas saya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Yang itu lafaz bayar zakat fitrah. Yang kalau betul-betul nak bayar zakat fitrah, tak lafaz pun tak apa, yang betul-betul niat tu. So sebenarnya kalau kita pi kat mana-mana amil yang nak terima zakat fitrah, pi ambil, bawa duit RM7, pi suruh kat dia, balik, sah. Weh, dia kata, dia kata, weh, mainlah akad dulu awal. Kalau tak akad tak boleh lah. Ni saya dah niat sedekah, dah niat dah bagi, sah dah kan. Tapi kenapa kita ngesiak suara tangan kan, suara tangan dengan amil pegang macam nak akad nikah. Teringat dulu kita terkenang semasa dulu akad nikah tu kan, pegang tangan amil tu kan ya, inilah wang bagi menggantikan, ikut amil satu. Sebab apa? Nak bagi puas kita bayar zakat fitrah tu, puas rasa bila dah sebut satu-satu tu, rasa kita dah menunaikan tanggungjawab zakat fitrah kita dengan tenang hati kita. Kalau pipi kat dia, nak ambil, cabut balik, aku ni bayar fitrah ke dah? Walaupun niat tu dah ada dah, tapi tak rasa seronok, tak rasa selesa bila kita tak lafazkan dia, tuan-tuan dan puan. Tidak, kita bayar zakat wang simpanan kita pun serupa juga, tak wajib lafaz. Lafaz ni sunat je. Kita pergi jumpa siapa-siapa, nah ambil duit, lepas tu kita belah. Kawan tu dia heran, weh, duit apa ni? Duit apa ni? Lah ambil je lah. Memang sah dah kalau kita bagi dengan cara yang macam tu. Tapi orang heran juga. Maka kalau kita pergi kat dia, pegang tangannya, inilah wang zakat simpanan saya untuk tahun ini, saya bagi kepada tuan, saya bagi kepada puan. Dia pun dengar, kita pun dengar, selesa kita sampaikan zakat fitrah kita dengan kita lafaz niat kita tersebut. Niat tu dalam hati, kita keluarkan di mulut kita, nak menyatakan aku buat bagian-bagian ni kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tujuan ulama kata sunat kita berlafaz dengan niat fitrah ke, zakat ke, puasa ke, solat ke, untuk membantu hati kita kan. Yang pentingnya, yang wajib tu niat tu, tapi lafaz itu untuk membantu kita menghadirkan niat, tuan-tuan dan puan sekalian. Itu dia kata, kerana sesuatu yang diqasadkan yang tidak berserta dengan perbuatan, itu bukan niat, itu cuma azam atau cita-cita. Muka surat 6. Sekurang-kurang wajib berniat. Telah ijma' ulama tentang wajib niat tersebut tadi. Kerana apa? Dalil dia hadis Nabi riwayat Imam Bukhari yang saya bacakan tadi. Maka ulama sepakat wajib berniat untuk semayang. Maka sekurang-kurang